Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Panas. Hari ini sahabat semua, apabila Cikgu Bat kantoi tabur fitnah demi untuk mencapai kemenangan di PRK Pilihan Raya Kecil Dun Mahkota. Betapa kesian dan sangat memalunya sahabat-sahabat semua. Siapa yang percaya dengan kaki fitnah, geng kaki fitnah Perikatan Nasional PAS dan Bersatu ini, hanya yang bodoh saja percaya dengan segala permainan fitnah yang dibuat oleh Cikgu Bat. Kita tahu demi satu fitnah, satu demi satu. Cikgu Bat ini akan berdepan lah pendakwaan demi pendakwaan. Kalau kita kira-kira tak tahu berapa pendakwaan yang sedang berlaku kepada Cikgu Bat ini. Semuanya fitnah, semuanya berita palsu, semuanya hasutan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, untuk membuat untuk kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Cikgu Bat ini adalah satu fitnah, saya ingin membawakan Anda untuk menonton video ini. Saudara tahu atau tidak, rupa-rupanya Syed Hussein bin Syed Abdullah, dia pernah terlibat dengan kegiatan gangster, pukul orang, dan dia pernah ditangkap oleh polis luar. Saya telah semak. Dia tidak ada rekod. Dia tidak dibawa di mahkamah. Dan mengikut laporan yang saya baca, ketika beliau berumur dalam 20-an, beliau cuba membela seorang yang buta untuk diganggu dan dipukul oleh satu kumpulan, dan beliau membela orang buta itu. Dan saya telah semak bahawa tidak ada kes polis dan tidak ada kes mahkamah, jauh lagi daripada beliau diheret ke mahkamah dalam perkara itu. Alright, jadi itu dia sahabat semua, pembohongan dan fitnah yang cuba dibuat oleh kaki-kaki penfitnah seperti Cikgu Bat ini. Sangat memalukan sahabat semua, sanggup melakukan apa saja demi untuk mencari kemenangan dengan cara menfitnah, dengan cara amalkan politik sempit, politik kotor dan sebagainya. Tapi kita tahu inilah yang akan digunakan, modus operandi yang akan digunakan oleh geng-geng penfitnah daripada Perikatan Nasional, khususnya individu seperti Cikgu Bat ini. Calon BN pertahan OKU bukan bergaduh, kata Zaid Hamidi, seperti mana yang kita dengar tadi. Jadi calon BN Syed Hussein Syed Abdullah sebenarnya mempertahankan individu OKU dan tidak pernah ditahan polis kerana terlibat dalam pergaduhan satu ketika dahulu, menurut Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi. Ahmad Zaid Hamidi juga mengulas ahli jawatan kuasa penerangan Bersatu Badrul Isam ataupun Cikgu BAD yang meminta penjelasan berhubung dakwaan ada laporan polis yang menunjukkan Syed Hussein pernah ditahan kerana terlibat dalam perkelahian. Dia berkata Syed Hussein 40 tahun, tiada rekod jenayah dan tidak pernah dihadapkan ke mahkamah ekoran insiden itu. Pembangkang telah ketandusan isu, maka mereka mencari isu pribadi untuk menghilangkan keyakinan pengundi terhadap Syed Hussein. Mungkin kerana tiada sambutan untuk calon mereka, katanya, maka mereka cuba mengganggu calon kita, kata Zaid Hamidi. Jadi Cikgu Bat ini menggesa Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keluang memberi penjelasan berkenaan perkara itu. Jadi sebenarnya tiada perkara yang perlu yang perlu diperjelaskan, kerana semua itu hanyalah permainan politik sempit yang cuba dimainkan oleh pembangkang oleh Cikgu Bat ini, yang kita tahu memang seorang individu yang terkenal dengan permainan politik fitnah dari sejak sekian lama lagi. Jadi jika anda percaya sahabat semua, adalah individu yang paling bangang di dalam Malaysia ini. Alright, so perkara kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan kes JSBS. Ada beberapa hari ini belum saya sentuh perkara ini, tapi saya juga ingin memberikan satu komentar yang menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda. Katanya, bila JSBS guna agama jadi perisai eksploitasi. Wow, menarik untuk kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mengeksploitasi agama untuk kepentingan pribadi, kepentingan
persatuan, NGO dan sebagainya. Jadi berhubung siasatan membabitkan Global Equine Service in Business Holding, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata kes ini saya jijik dengan penemuan katanya. Jadi pernyataan ringkas namun sangat mengganggu daripada pegawai polis kanan, kata-kata yang padat tetapi bermakna, mencerminkan rasa kemarahan yang semakin meningkat terhadap apa yang sedang terdedah. Bayangkan seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai bapa kepada 34 cahaya mata tetapi mengaku hanya mengetahui keberadaan dua daripada anak-anak itu. Ini bukan fiction, ia keterangan salah seorang tahanan berkaitan kes YSBS. Ya, sebuah perniagaan muslim yang berada di tengah-tengah siasatan yang mengejutkan itu. Lelaki ini salah seorang daripada 156 suspek yang ditahan dalam serbuan semasa Ops Global, merupakan sebagian sistem yang berbau eksploitasi. Isteri ramai, anak terabai dan budaya tidak mengaku yang mengganggu nampaknya menjadi norma kumpulan ini, menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussain. Namun apa yang benar-benar menyedihkan bukan sahaja kelakuan individu ini, tapi respon menjijikkan daripada segelintir anggota masyarakat kita. Orang-orang yang sepatutnya mengutuk tindakan ini sebaliknya mempertahankannya, memutarbalikkan alasan yang berakar umbi dalam naratif agama dan juga budaya. Lebih membimbangkan, pihak-pihak tertentu berusaha mengubah naratif dengan berhujah kita mesti melindungi perniagaan muslim. Sekarang ini mulailah mereka menunggang isu agama ya untuk mempertahankan ya perkara-perkara jelik, perkara-perkara yang amat mengejutkan yang dilakukan di dalam skandal JSBS ini. Tetapi adakah hakikat perniagaan milik muslim membenarkan kekejaman yang dilakukan terhadap kanak-kanak? Soal mereka, soal polis ya. Jenis pemikiran seperti ini mempromosikan kesetiaan membuta tuli dan memutarbalikkan Islam demi kepentingan pribadi. Naratif seperti ini juga yang berakar umbi dalam manipulasi, tidak memberi ruang untuk tanggung jawab atau moral menggunakan agama atas tujuan egoistik. Ini bukan hanya berbahaya, ia salah tafsir yang besar terhadap agama. Bagaimana kita telah sampai ke tahap dengan penyalahgunaan yang begitu jelas dihalalkan atas nama agama atau perniagaan. Saya teringat dengan satu parti yang seringkali juga menggunakan agama. Ya, apabila tidak sehaluan dengan mereka, mereka akan mengatakan orang ini kafir, orang ini munafik, orang ini dajjal, dan berbagai lagi. Adakah mereka ini juga boleh dianggap sebagai parti ajaran sesat? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan. Kita teruskan pembacaan. Jadi mari kita jelaskan, tiada justifikasi atas pengabaian kanak-kanak untuk mewujudkan persekitaran lelaki boleh mengabaikan tanggungjawab mereka, menyalahgunakan kanak-kanak dan wanita untuk menggalakkan budaya kebal undang-undang. Ini bukan tentang Islam, ia tentang orang yang bersembunyi di sebalik agama untuk membenarkan kesalahan mereka. Ini ringkasnya eksploitasi. Namun, pelakon politik, tokoh agama dan pemimpin masyarakat tampil bukan untuk mengutuk penyalahgunaan kuasa yang mengerikan ini, tetapi melindungi para pelaku berkenaan. Mereka membungkus diri mereka dalam jubah kebenaran agama, seolah-olah agama dapat melepaskan mereka dari tanggung jawab. Salah satu pelakon politik utama PAS telah mengeluarkan kenyataan menyokong siasatan polis ke atas YSBS sambil menyeru tindakan terhadap individu yang didapati bersalah. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan menekankan usaha untuk menghukum tidak seharusnya memberi kesan negatif kepada kumpulan itu secara keseluruhan, terutamanya kepada anggotanya yang tidak bersalah ataupun aktiviti YSBS yang sah dan juga bermanfaat. PAS percaya sisi positif kumpulan ini termasuk perjaringan perniagaan yang luas hendaklah dipelihara dan dilindungi daripada tindakan terburu-buru dan tidak adil yang mungkin berpunca daripada sentimen melulu, prasangka, persaingan, perniagaan atau agenda politik tertentu. Pihak-pihak yang mau menangguk di air keruh, kata Taqiyuddin pada satu kenyataan. Taqiyuddin juga menekankan keperluan agar sebarang tindakan terhadap YSBS ditangani dengan berhati-hati. Adakah PAS benar-benar percaya untuk membina empayar perniagaan atas penderitaan kanak-kanak dan wanita yang teraniaya itu boleh diterima? Satu persoalan yang menarik. Adakah PAS sanggup mengabaikan eksploitasi individu yang lemah demi melindungi rangkaian perniagaan? Satu persoalan yang menarik. Ini bukan sahaja penghinaan kepada wanita, kanak-kanak dan keluarga, ia serangan terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Paling mengejutkan, kita dijangkakan membungkam sahaja manakala naratif ini dipaksakan, seolah-olah kita terlalu buta atau terlalu selesa untuk mencabarnya. Ini bukan sekedar mengecewakan, ia satu pengkhianatan yang mendalam terhadap keadilan.
sebuah negara seperti kita yang berbangga dengan kepelbagaian hak asasi manusia dan keadilan tidak boleh berdiam diri sementara penyalahgunaan seperti ini dinormalisasikan. Kita mesti menolak sebarang cubaan untuk menutupi eksploitasi atas nama perniagaan agama. Sudah tiba masanya kita berdepan kebenaran yang tidak menyenangkan apabila perniagaan seperti GISBH ini dibiarkan berkembang tanpa kawalan dan dipertahankan. Kita bukan hanya menyaksikan dakwaan kesalahan individu, kita juga menyaksikan kegagalan sistemik. Apabila justifikasi agama digunakan untuk membenarkan tingkah laku yang tidak sepatutnya ditoleransi. Jadi cukuplah jika kita mengaku berjuang keadilan untuk keadilan, maka masyarakat kita mesti bangkit dan menolak pembela agama ini yang pada hakikatnya tidak lebih daripada pembela eksploitasi. Di samping itu, kita juga tidak boleh mengabaikan kisah wanita muda yang diindoktrinasikan di universiti, berkahwin dengan lelaki dalam jemaah dan direndahkan menjadi tidak lebih daripada hamba dan mesin pembiakan untuk suami mereka. Ini yang saya katakan, seakan-akan GSBS ini menjadi kilang pembiakan anak, dan anak ini apabila dilahirkan ya menjadi distatuskan menjadi anak yatim supaya tujuan mereka tercapai, yaitu untuk mendapat derma untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Tetapi sebenarnya anak-anak ini adalah anak alim mereka sendiri. Yang lebih menjelikan lagi, yang lebih mengejutkan, ada antara ibu bapa ini yang tidak mengaku mereka ini anak-anak mereka. Adakah mereka ini manusia, sahabat-sahabat semua? Ini satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi adalah tidak masuk akal bahwa penyalahgunaan sedemikian boleh berlaku atas nama agama. Lebih 400 kanak-kanak telah diselamatkan dari rumah yang didakwa dikendalikan oleh JSBS. Jadi ramai daripada mereka didakwa menanggung parut fizikal dan emosi akibat pengabaian teruk, penyalahgunaan fizikal dan bahkan keganasan seksual. Jadi beberapa individu pengurusan kanan termasuk CEO Nasiruddin Muhammad Ali telah direman kerana penglibatan mereka dalam JSBH, yang juga didakwa mempunyai kaitan dengan Jemaah Al-Arkam yang telah diharamkan sebelum ini. Skandal ini menimbulkan persoalan mendesak. Bagaimana dakwaan kekejaman ini boleh berlaku atas nama Islam, dan bagaimana kita sebagai masyarakat membiarkan perkara ini berkembang? Satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi akar masalah ini terletak pada hubungan sejarah JSBH yang dengan gerakan Al-Arkam yang telah diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 1994. Pada asalnya beroperasi sebagai Refuka Corp, entiti yang dijenamakan semula ini telah berubah menjadi konglomerat swasta yang signifikan dengan 25 anak syarikat dan 2 aset bernilai 325 juta. Dengan lebih 5,000 pekerja di 20 negara termasuk pegangan yang ketara di bandar barat utama. Pertumbuhan yang luas ini menimbulkan persoalan kritikal. Bagaimana pihak berkuasa membenarkan kumpulan ini dengan sejarah kontroversial ini berkembang dengan hanya perubahan nama. Walaupun secara rasmi diharamkan, legasi Al-Arkam didakwa terus wujud melalui JSBS yang telah meluaskan jangkauan dan pengaruhnya di peringkat global. Bagaimana organisasi ini beroperasi dengan hanya satu perubahan nama tanpa pengawasan daripada pihak berkuasa agama tempatan? Satu soalan yang menarik. Jadi pendedahan terkini mengenai kelewatan dalam menangani penyalahgunaan dalam sebuah kebajikan yang dikaitkan dengan JSBS menyoroti pola kebuntuan yang membimbangkan oleh agensi kerajaan. Jabatan Kemajuan Islam JAKIM mengakui tindakan bermula pada tahun 2019 dengan mesyuarat tertutup melibatkan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam, pejabat peguam negara dan satu pertemuan khas Agensi Keselamatan Negara pada tahun 2022. Namun ia mengambil masa lebih 5 tahun untuk pihak berkuasa campur tangan dengan bermakna. Kelewatan ini menyoroti kegagalan sistemik di kalangan badan penguatkuasa utama, menimbulkan persoalan kritikal tentang tanggungjawab. Mengapa rumah kebajikan dibenarkan beroperasi begitu lama walaupun terdapat amaran yang jelas? Amaran jelas ini berkaitan dengan kes liwat, diajar untuk liwat, penderahan dan sebagainya. Tapi sehingga beberapa tahun tiada tindakan, sehinggalah Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini dengan tegas seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan akan mengambil tindakan tegas kepada skandal melibatkan GISBS ini. Jadi itu antara perkara-perkara yang menarik untuk kita lihat dan fikirkan, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu ulasan dan satu perkara yang amat-amat membimbangkan kita. Jadi kita harapkan pihak berkuasa boleh melakukan tindakan yang sewajarnya
ya untuk perkara ini. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Dua perkara yang saya kongsikan. Yang pertama tadi, Cikgu Bat Kantoi tabur fitnah, tindakan terdesak untuk memburukkan calon UMNO Barisan Nasional mewakili Kerajaan Perpaduan. Yang kita boleh lihat, calon PN Perikatan Nasional ini ya semakin ditolak oleh rakyat Johor. Apatah lagi dengan adanya individu seperti Cikgu Bat ini yang menjadi kaki fitnah, kaki hasut dan sebagainya. Jadi perlulah ditolak oleh bangsa Johor. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.